Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton channel Cikgu Ayanti. Baiklah, bersama dengan PDPC online ni memang cikgu banyak bersiaran melalui video ataupun Google Meet. Jadi hari ini cikgu ingin membuat penerangan mengenai bab 1 pengenalan percukaian di Malaysia, di mana ini adalah sambungan daripada video nota sebelum ini. Dari hari ini cikgu ingin membuat penerangan 1.7 hingga 1.11. Diharap agar semua para pelajar khususnya dapat menumpukan perhatian anda kepada penerangan yang cikgu akan buat. Bab 1 pengenalan percukaian di Malaysia. 1.7 Sistem taksiran cukai. Taksiran ialah proses mengumpul maklumat pendapatan dan data-data lain yang berkaitan, membuat pengiraan cukai kena bayar dan mengumumkan jumlah kena bayar kepada pembayar cukai. Sistem taksiran yang diamalkan di Malaysia ialah sistem taksiran STD ataupun dikenali sebagai sistem taksiran tahun semasa. Taksiran tahun semasa bermaksud pendapatan yang diperolehi dalam satu tahun semasa akan ditaksirkan cukai dalam tahun yang sama. Hal ini bermakna mereka perlu mengumpul data-data pendapatan mereka sama ada pendapatan yang mereka perolehi pada tahun tersebut serta pendapatan yang sepatutnya mereka perolehi pada tahun tersebut, iaitu seperti hasil terakru pada tahun yang semasa untuk dikenakan cukai ke atas pendapatan tersebut. Dalam STD, pembayar cukai perlu mengira sendiri jumlah pendapatan, mempunyai pengetahuan tentang pendapatan-pendapatan yang dikecualikan cukai, mengira pendapatan yang boleh dikenakan cukai, mengira jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar. LHDN akan bertanggungjawab untuk membuat pengesahan, penyemakan dan pengauditan ke atas jumlah cukai yang dibayar oleh pembayar cukai. LHDN perlu mengemaskini sistem pulangan refund sekiranya berlaku potongan berlebihan ke atas pendapatan pembayar cukai dalam masa yang singkat. Hal ini bermakna pembayar cukai perlu membuat taksiran sendiri terhadap pendapatan mereka untuk dikenakan cukai, sementara LHDN akan membuat penyemakan ke atas taksiran yang dilakukan oleh pembayar cukai. Ni mesti ada pelajar yang cakap, kenapa kita kena kira sendiri cukai ni? Dahlah kita kena bayar, lepas tu kita pula yang kena susah-susah yang kira. Macam susah aja. Ataupun mungkin juga ada yang cakap, biarlah orang cukai yang kirakan. Dia orang hantar anggaran taksiran untuk kita punya pendapatan, lepas tu kita bayar je lah. Kita duduk relax, malas lah nak fikir apa semua ni. Korang kena tahu, kita ni kalau macam dah jadi pembayar cukai, kita kena tahu semua yang detail mengenai bagaimana kita nak buat taksiran, bagaimana kita nak bayar apa semua tu. Kerana apabila anda mengelak daripada bayar cukai ataupun anda memang tak isytiharkan borang cukai itu, anda mungkin akan dikenakan denda jikalau anda tidak melaksanakan taksiran cukai anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau anda taksir sendiri pendapatan anda dan anda tak biarkan LHDN untuk membuat anggaran taksiran terhadap pendapatan anda, maka dekat situ anda boleh kaji sendiri anda punya pendapatan tu macam mana, sumber anda tu dapat daripada mana, dan anda boleh mengenal pasti apakah pelepasan-pelepasan yang anda boleh dapat. Sebab anda kalau menjadi pembayar cukai, kita ada rebate, kita ada pelepasan cukai yang kita boleh claim. Bila kita boleh claim, kat situ bolehlah kurangkan kita punya amount untuk kita bayar apabila kita bayar cukai. Jadi oleh kerana itulah pembayar cukai perlu mengetahui sendiri dan membuat taksiran sendiri supaya tiadalah nanti dikatakan, nanti pendapatan aku ni terlebih kira lah ataupun terlebih bayar lah, ataupun boleh jadi juga yang memang tak ambil tahu langsung dikenakan denda yang lebih tinggi berbanding kita bayar cukai. Jadi adalah lebih baik kita sebagai pembayar cukai bertanggungjawab untuk membuat taksiran sendiri, dan kita juga boleh melihat kita punya pendapatan tu untuk kita cari rebate ataupun pelepasan yang boleh kita claim supaya kita tak terlalu berat untuk membayar cukai. 1.8 Kepentingan taraf Maustatin individu.
Individu dianggap bermostatin di Malaysia jika ia berada di Malaysia bagi satu tempoh atau tempoh-tempoh yang berjumlah 182 hari atau lebih. Pengiraan cukai seseorang individu yang bermostatin dan tidak bermostatin adalah berbeza. Ini adalah kerana individu yang bermostatin akan mendapat beberapa pelepasan cukai seperti pelepasan diri, isteri, anak dan lain-lain. Kadar cukai bagi permostatin adalah bertingkat manakala bagi yang tidak bermostatin adalah pada kadar tetap. Bagi permostatin, semua pendapatan dari sumber Malaysia yang dibawa masuk dari luar Malaysia akan dikenakan cukai, manakala bagi bukan permostatin, hanya pendapatan yang diperolehi dari sumber Malaysia sahaja akan dikenakan cukai. Permostatin akan diberikan rebate daripada cukai jika pendapatan yang dikenakan cukai tidak melebihi RM35,000 mulai tahun taksiran 2001. Hal ini jelas menunjukkan taksiran untuk permostatin adalah berbeza dengan bukan permostatin kerana permostatin mendapat kelebihan-kelebihan yang tersendiri. 1.9 Kepentingan taraf mostatin syarikat. Penentuan taraf permostatin sesebuah syarikat atau perbadanan adalah berdasarkan kepada pengurusan dan kawalan perniagaan syarikat. Jika pengurusan dan kawalan perniagaan syarikat dijalankan di Malaysia, maka ia dikira bermostatin di Malaysia. 1. Seksyen 108 kredit cukai adalah untuk syarikat yang bermostatin. 2. Asas pengiraan cukai lebih untung adalah berbeza antara syarikat bermostatin dan bukan bermostatin. 1.10 Perkaitan di antara permostatin dan punca-punca. Pengenaan cukai ke atas seseorang individu adalah bergantung kepada taraf permostatinnya. Sebagai contoh, jika Ahmad seorang permostatin, Ahmad akan dikenakan cukai ke atas semua pendapatan yang diperolehi di Malaysia dan juga pendapatan yang diterima di Malaysia dari luar Malaysia yang diremit sahaja. Manakala Abu pula bukan seorang permostatin, maka Abu akan dikenakan cukai ke atas pendapatan yang diperolehi di Malaysia sahaja. 1.11 Jenis-jenis borang penyata. Proses pengenaan cukai bermula daripada laporan pendapatan oleh pembayar cukai melalui borang cukai tertentu yang disediakan oleh LHDN. Di Malaysia, borang-borang cukai biasanya dikeluarkan pada akhir bulan Februari dan awal bulan Mac dan menjadi tanggungjawab pembayar cukai untuk meminta borang daripada LHDN, bukan tanggungjawab LHDN. Mengikut peruntukan Seksyen 77.1, pembayar cukai perlu mengisi dan memulangkan borang berkenaan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh diterima atau tempoh yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah KP. Jika berlaku kelewatan, permohonan bagi melanjutkan masa perlulah dibuat. Mengikut peruntukan Seksyen 77.2 menjadi tanggungjawab pembayar cukai untuk memaklumkan kepada KP dalam masa 10 hari bulan April jika belum terima borang dalam masa 3 bulan pertama setiap tahun 31 Mac setiap tahun. Mengikut peruntukan Seksyen 92, jika pembayar cukai gagal mengisi borang dan menyatakan jumlah pendapatan bagi tahun asas berkenaan, maka LHDN akan membuat taksiran anggaran. Cukai perlu dibayar dalam tempoh 30 hari selepas menerima notis taksiran. Borang penyata terbahagi kepada beberapa borang seperti borang B1, makan gaji dengan kerajaan. Borang B, makan gaji dengan swasta. Borang C, syarikat. Borang P, perkongsian. Dan borang E, badan amanah. Untuk mendapatkan borang-borang yang dinyatakan tadi, anda boleh melayari laman web www.hasil.gov.my dan apabila anda telah melayari laman web tersebut, anda perlu tekan ke laman web utama LHDNM. Di sini anda boleh tekan menu yang ada di sini adalah borang dan muat turun borang. Di sana terdapat pelbagai jenis borang-borang untuk taksiran cukai bergantung kepada jenis-jenis yang diperlukan oleh kita.